Saya minta lah dia orang masuk lah. Baru 40 something. Kita ada 50 something kan. Semua sihat ke? Ada yang tak sihat ke? Yang dah ambil Sihat sir. sihat semua. Dah ambil vaksin belum? Alhamdulillah. Belum. Semua tak dapat vaksin lagi Uh, Seorang pun tak dapat vaksin lagi. Dah. Dia Dah. Dah, sir. Baguslah kalau dapat ramai dah. Ah. So, untuk pengetahuan kamu, kita sekarang ni dekat KKTM Redang ni kita menjadi pusat pemberian vaksin. So, ramailah sekarang ni daripada pagi sampai ke petang tu. Hari-hari dalam 2,000 ke 3,000 orang lah, area Tangkak Serum ni. So, ramai yang menerima vaksin kat sini. So, kita pun ambil kesempatan lah, staff pun ambil kat situ jugalah. Tapi saya dah ambil awal. Saya ambil sebelum raya gitu, bulan puasa gitu saya ambil lah. So yang lain-lain tu ada yang baru ambil lah. Bila buat kat tempat kita tu adalah keutamaan dia kan. So dapatlah separuh orang tu dapatlah keutamaan, boleh masuk walk in je lah. Swiss student so far yang saya tengok negeri lah, tengok negeri, ada negeri yang dah dapat lah kan. Ada negeri yang belum dapat. So sabar je lah. Sabar je, tunggu kes pun hari ni dah 17,000 lebih. Dah makin teruk pula ni. Macam mana kamu nak masuk bulan 9 ni tak tahulah kan. Tapi kalau kamu dah vaksin tu selamatlah sikit. Alright, so nak tunggu lagi ke tak ya? Kita continue je lah. So macam saya janjikan dengan kamu hari tu, kita cuba selesaikan kita punya job sheet 2 tu. Saya faham job sheet 2 tu ada banyak masalah. Kan ada yang WhatsApp saya, ada yang saya jawab, ada yang saya tak jawab. Okay, bukan tak jawab, bukan tak nak jawab, nak jawab. Tapi WhatsApp saya nama pun tak bagi, bila tanya nama baru dia cakap kan. So susah saya nak jawab tu. Jadi siapa ada masalah sebelum saya masuk ke job sheet yang keempat. Sebelum saya masuk job sheet keempat, saya nak masuk sedikit berkenaan dengan topik yang terakhir tu, retrik itu saya tak sempat habiskan. So ada soalan tak berkenaan dengan saya nak kalau dulu job sheet tu dah settle lah minggu ni mesti settle job sheet tu, job sheet yang 2 lah sampai habis. So ada yang WhatsApp saya job sheet ni komponen ni tak ada, job sheet ni komponen ni tak ada. So tak ada masalah, so buat apa yang ada, yang tak ada masalah. So yang ini sebagai kamu punya latihan untuk kamu buat, sebab nanti kita akan buat ujian praktikal 1 dan ujian praktikal 2. Ada 2 praktikal. So maknanya nanti dia akan bagi circuit untuk kamu sambung circuit dekat apa nama breadboard dan juga dekat straightboard. So masa tu kamu kena buat sorang-sorang lah. So kamu susah nak tiru lah. Kita akan bagi circuit, kamu kena sambung sampai siap, sampai dapat bacaan. So masa tu kamu nak bertanya pun susah juga nanti kan. Kamu kena rakam video lah tu. Kena rakam video daripada awal sampai habis. Lepas tu kamu kena upload lah dekat YouTube. Itu yang maklumat saya dapat. Lepas tu kamu bagi link kat saya. Okay, so saya tak tahu bila dia orang nak buat. Bila dia orang nak buat test tu pun saya tak tahu. Saya tunggu saja. Nanti dia orang akan maklum lah akan maklum. Okay, nanti dia akan maklum. Okay, so ada soalan berkenaan dengan job sheet 2? Ada? Tak ada? Ada, sir. Ada apa dia tu? Saya tak tahu buat yang job sheet 2.9. 12.9 tu yang mana Dia pasal relay. Relay. Okay, awak partner dengan siapa? Saya dengan Azlin. Semua tak tahu lah. Tak tahu. Apa? Lagi? Siapa lagi?
Kenapa masalah relay tu kenapa Saya tak tahu yang jadual tu dia kena isi apa sebenarnya. Bahagian 4 jadual. 2 point berapa tadi saya lupa dah. 2.9. 2.9. 2.9 sekejap lagi saya share. Sekejap Okey, 9, okey. Kat mana tu problem dia? Ni, table ni Bahagian table tu sir. Yang bahagian test pin tu dia suruh buat apa sebenarnya? Test pin buat apa? Oh, masa kamu test pin apa dengan pin berapa lah kan? Dia ada melalui pin 1, pin 2, apa semua lah. Kita kena baca lah. Awak dah baca belum? Dah. Dah baca? Dah. Dah baca? Faham? Bahaya tu. Baca tak faham tu bahaya tu. Okay, kita baca di awal lah, daripada awal, daripada face one. So kita ada check pin, kita ada pin-pin dia kan, pin ada nombor-nombor pin tu. Okay, the scale, okay, yang ni settle, tak ada masalah. Okay, 5 volt, okay. Now connect either positive and negative alligator. Awak tak ada alligator clip So, when the, okay, kita tengok dia sambung kat mana tu. Kaki mana dengan kaki mana dia sambung tu. Tengok gambar rajah tu. Relay tu kan, kaki mana dengan kaki mana dia sambung. Okay. Tengok dia sambung pin mana ke pin mana lah. Pin 1 ke pin 2 sebab relay kamu kena faham. Relay punya kaki tu ada no connection NC, kan ada C, ada NC apa semua tu. So nak tahu dia punya sambungan dia tu. Kan? Nak sambung kaki-kaki. Nak tahu sambung kat mana. Supply nak sambung kat mana. Kan? Kita tengok balik relay punya ni lah. Relay punya tajuk. Tajuk relay yang kita buat hari tu. Dalam topik 2 tak silap saya. Topik 2 ada relay punya cerita dalam tu kan. So you kena rujuk balik kepada relay lah. Relay punya nota tu. Sama dengan timer 555 kan. Timer 555 pun kamu kena follow dekat nota bab 2 ke bab 3 tu. Okay. So yang ni sebenarnya tak ada apa pun. Cuma kita nak tahu dia punya test pin. Bila kita test pin kan, test number test 1. Pin 1 contoh pin 1 dengan pin 2 kan. Pin 1, pin 2 dapat apa jawapan dia. Pin 2 dengan pin 3. Nak tahu pin tu kena tengok dekat dekat nota yang satu lagi tu. Nota. Okay, nota ni job sheet. Information sheet. Unit 2 tak hilang ya. Unit 2 basic. Basic human kayaknya normal. Saya lupa kat mana dah. Ini relay. Relay kamu tengok kat sini lah ni. Pin-pin ni. Relay coil ni ada anomaly open. NO ni maksudnya anomaly open. COM ni common. Okay. NC ni normally close. Normally close. Ni normally close. NC normally close. NO normally open. COM. So kita check supply ni COM. Dia punya apa nama? Common. Kalau kamu sambung meter tu ni common lah. Ni common. Okay, ni common sambung kat meter, multimeter kamu dekat COM lah. Lepas tu kamu boleh sambung lah. Check kat sini. Check relay dia. So, macam tu lah kaedah dia. Kamu kena check tengok yang tu. Kalau tidak kamu tak boleh check. Ni pin-pin dia sini semua. Kena tahu ni. Kena rujuk. Kena rujuk pada nota lah Kena rujuk pada nota. Kalau awak tak rujuk nota, macam mana awak nak buat? Okay. Itu cerita dia. Dia ada ni pin-pin ni. Ada normally open, ada normally close, ada COM ni biasanya ground dia macam tu lah dekat ni. COM ni lah, dekat multimeter pun ada. Okay, cuba balik buat Cuba balik. So test pin kita tengok dekat tu, dekat NC dengan NO tu.
pin 1, pin 2. Okey, ini waktu initial state, yang ini waktu energizing. Okey. Boleh buat yang tu, nanti boleh cari masalah. Cari dia punya idea kat situ. Okey lagi? Ada apa lagi? Sir. Ya. Tadi yang saya cakap pasal relay yang test pin tu maknanya kita namakan lah. Test pin means kalau kita test dekat NC dengan NO, just tulis NC dengan NO je lah kan. Boleh, tak ada masalah. Lepas tu sir, yang untuk yang result tu, Hmm. yang call tu apa benda? Apa yang Apa? perlu isi? Yang tadi JS 2.9 tu yang call tu apa benda yang perlu kita isi? Coil tu relay lah. Just letak relay je. Coil tu relay. Okey, dia macam ni. Saya kejap saya ni ya. Kejap. Benda ni kamu kena cari sebenarnya setiap komponen itu ada dia punya data sheet. Kan setiap komponen mempunyai data sheet. Sebenarnya kalau kamu pergi kat Google, contoh saya ambil satu contoh kat sini lah. Saya ambil contoh kat sini yang saya dah buat hari itulah. Sekejap. Mana kelas awak ni? Sekejap ya. Tapi saya tak bagilah contoh dia, saya bagi contoh timer 555. Kalau awak tengok, saya dah hantar dekat R2B, saya dah hantar. Sekejap saya hantar dekat R2A dan saya hantar dekat lab. Group ni. Okey. Dapat tak dapat? Dapat dah dalam awak? Saya letak share screen. Oh, sir letak kat dalam. Saya Oh, WhatsApp. okay. Saya WhatsApp kat awak. Dalam grup. Okey, kamu tengok dekat WhatsApp. Saya bagi contoh. Contoh tu yang saya bagi adalah timer 555. Yang ni saya Google je, bukan yang susah pun benda ni. Kita type dekat Google tu, kita type timer 555, nanti kita enter. Dia keluar, kita tengok dia punya image pun boleh. Tengok apa-apa benda pun boleh sebenarnya. So dekat sini ya, dia menunjukkan kaki-kaki tu kan. Contoh kita nanti kita akan masuk. Kita akan masuk kita punya latihan yang breakboard dengan skateboard tu. Kita akan jumpa timer 555. So timer 555 tu kamu tahulah kaki dia. Kaki 1 untuk ground, kaki 2 untuk trigger, kaki 3 untuk output, kaki 4 untuk reset. So sama kalau kamu cari, kamu pergi dekat Google, kalau kamu type relay kan, kamu type relay tu kamu tahulah dia punya berapa volt. Contoh relay 5 volt kan, 5 volt contoh. You boleh type je, dia akan keluar nanti. Kan, pin dia kan, relay 5 volt tu. Kamu cuba type je, kamu tengok kat Google. Saya suka tengok kat situ je sebab semua ni ada dia punya maklumat dia tu. Kan ada image dia. Banyak sebenarnya, kamu boleh cari kaki-kaki semua ada kat situ dia punya sambungan dia kan. Kita nak buat sambungan dia. So you kena banyak Google lah, cari dekat apa nama ni, data sheet. Kita panggil dia data sheet. Kalau kamu tak ada data sheet, kamu kena cari data sheet. Okay? Clear? Okay, sir, clear. Lagi? Jadi kamu kena banyak rujuk lah dan cari dia punya data sheet sebab kamu susah sikit lah kalau tak ada data sheet. Kita mengajar memang kita follow data sheet. Subjek saya digital memang 100% kena follow data sheet. Data sheet memang tak perlu hafal tapi kena rajin merujuk. Okay, kena rajin merujuk. Okey? Ada apa lagi? Sir, last saya nak tanya. Saya nak tanya yang JS 2.8 tu kan, yang ingat dengan camel cathode tu, item A sampai DP tu means dekat situ huruf 1 sampai H tu kita kena bentukkan dekat 7 segment display. Tak, kalau kamu nak buat satu-satu pun tak apa. Yang 7 segment display tu kan, kamu tak perlu gabungkan 8 tu keluar semua pun tak apa, tak ada masalah.
sekarang ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan dot 8 kan. Ada 8. So kita boleh test one by one. Kita nak keluarkan dia punya segmen A sahaja. Kita nak keluarkan segmen B sahaja. Kita nak keluarkan segmen C sahaja. Kita test one by one pun boleh. Kalau kita nak keluarkan by nombor pun contoh, nak keluarkan nombor 1 kan, nak keluarkan angka 1. So angka 1 apa dengan apa? B dengan C tak saya kot. Kita make sure B dengan C tu kita high kan. Yang lain tu kita low kan dia. So dapat nombor 1. Kalau kita nak nombor 2, A, lepas tu B, lepas tu apa lagi saya tak ingat. Kamu dia punya ABCD tu lah. So yang merangkumi nombor tu lah. Kalau nombor 8 semua kan. Semua ABCD kan. Kamu sambung sekaligus pun tak apa. Tak ada masalah. Faham? So maknanya dekat sini sir, payment engine dengan payment catered nilai dia sama lah kan? Sama je, cuma kita kena faham common and not dengan common catered dia ada terbalik tau. Pertukaran dia punya dekat ground kan? Ya, dia macam ni. Kalau common and not, sebab dia positif. Dia positif kalau you bagi dia positif, you bagi 5 volt. Jadi contoh you bagi 5 volt, dia menyala. Tapi kalau common cathode dia negatif. Kalau you bagi volt tak menyala. You bagi 0 volt, dia menyala. Dia akan jadi terbalik. Common anode dan common cathode ni dia ada istilah dia, kita panggil dia positif dengan negatif. So dia ada active high, dia ada active low, dia ada different sikit lah. So tapi dia sebenarnya sama, cuma contoh gini lah, kita tidur waktu malam biasa kan, tapi ada orang tidur waktu siang. So itu dia beza antara common anode dengan common cathode. Okay? Boleh faham tak? Oh, so nilai sama, cara kaedah dia berbeza. Kaedah dia berbeza, kaedah sambungan dia berbeza. Nanti kalau setakat 7 segmen tu saja mungkin tak ada. Okey sir, terima kasih sir. Ini dia driver dia. Okey, dia ada driver. Kalau kamu rajin, kamu boleh masuk ke dalam multi-sim. Dalam multi-sim ada driver sebenarnya. Ada driver untuk common anode dengan belajar nanti SEM3 lah. Sebenarnya kita belajar SEM3 driver tu. Okey, kita belajar dalam SEM3, dalam subjek digital ada benda tu. Ya, nanti bila, tapi kalau dalam multi-sim, kalau kamu tak nak guna driver, kamu nak guna 7 segmen terus pun boleh, tak ada masalah. Ada yang kita pakai yang direct je, sambung supply je, tak pakai perintah pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Tapi kaedah untuk nak semak common anode dan common cathode agak berbeza sikit lah. Okay. Contoh kalau saya on switch, lampu menyala. Contoh kan. Kalau saya on segmen A, saya bagi dia 5 volt, segmen A menyala. Itu common anode. Kalau common cathode tak, kita bagi dia 0. Kita bagi dia 0 volt baru dia menyala. Faham tak? Contoh gini lah. Sekarang ni you nak keluarkan nombor 1. Kalau nombor 1 segmen apa yang you kena bagi 5 volt? Segmen C dengan D. C dengan? D. C dengan D ke? Saya tak tahu. Katalah C dengan D C dengan D. C dengan D C dengan D. Katalah awak nak keluarkan C dengan D tu awak kena bagi 5 volt. Betul tak? C awak kena bagi 5 volt untuk nyalakan C. D pun awak kena bagi 5 volt untuk menyalakan D. Betul? Betul. Betul. Yang A, B, E semua tu you bagi tak? Saya tak bagi. Tak bagi lah kan? You tak bagi. So you dapatlah C dengan D kan? Itu common anode. Kalau common cathode, you nak keluarkan nombor 1, C dengan D you jangan bagi 5 volt. You bagi kosong. A, B, D semua tu you bagi 1 pula. Dia terbalik. Okey sir, saya faham. Maksudnya nilai dia saya just copy je lah cathode tu. Saya just masukkan dekat anode. Mana nilai 1 saya kosongkan je lah, boleh? Boleh, tak ada masalah. Terbalik kan? Contoh gini lah. Saya kata tadi kan. Kosong kita ada 8 kan. A, B, C, D, E, F, G kan. Okay, kita nak keluarkan nombor 1. Kalau nombor 1, C dengan D kita letak 1. Betul tak? C1, D1. Maksudnya C tu 1 tu maksud 5 volt lah. 5 volt. Yang lain kita letak kosong. Betul tak? Betul sir. So, tapi kalau kita common cathode,
Communicated, tempat kosong tu kita jadikan satu, tempat satu kita jadikan kosong. Dapat communicated. Dia menyala nombor satu juga. Tapi dia menyala dengan kaedah terbalik lah kan. Ya. Betul sir. Okey, clear? Clear. Okay. Tak cuba je, tak ada masalah. Yang ni nanti next SEM3 jumpa, kalau jumpa dengan saya, jumpa balik lah benda-benda tu. Tapi ada yang ada driver, dia tak ada driver, tak ada masalah yang tu. Alright? Lagi? Apa lagi? Yang tak ada komponen, dia dapat komponen belum? Syed dapat dah kan, Syed kan? Dah, sir. Dah, dapat dah, semua dapat dah. Komponen semua orang dapat, tak ada seorang pun tak dapat. Semua dapat dah. Tool semua dah ada belum? Siapa yang duduk Tengku Jaafar tu, Negeri Sembilan, siapa dia? Lupa nama dah. Malah nak cari, nak buka WhatsApp. Siapa dia duduk Tengku Jaafar Seremban tu? Siapa dia tak jawab lah. Wujud ke tak wujud ni? Komponen kamu dah, apa, kamu punya tool dah okey ke belum? Hello? Ada seorang student duduk dekat Taman Tengku Jaafar Negeri Sembilan Seremban. So dia ada masalah berkenaan dengan tool. Dah okey ke belum? Tak nak jawab, tak apalah. Dah, Saya saya dah. dah, asyik baik Dah jawab. okey. Minggu lepas. Okey, settle Okey. Settle dah, saya. Alright, Alhamdulillah. So, Alhamdulillah. seorang lagi, siapa yang order soldering iron tak dapat lagi tu? Siapa lagi tu Yang order soldering iron lambat dapat tu, tak dapat lagi tu. Dia kata nak solder nanti susah nanti. Ada siapa saya lupa dah nama. Sebab dia orang kadang WhatsApp saya tak bagi nama. Dia bagi nombor phone je, saya nak baca nombor phone. Mana saya ingat nama siapa. Dia kata tunggu soldering iron, saya tengok dia punya Shopee tu, dia start delivery 27 hari bulan 7. Besok lusa baru nak delivery. Tak tahu lah macam mana. So, minta tolong dapatkan semua barang-barang tu siapa lagi? Ada lagi soalan? Iman Zul Hakim, okey Iman? Iman Zul Hakim, okey? Okey. Okey, settle. Amirul apa ni? Amirul Farhad. Okey ke tak? Okey, sir. Okey, tak ada masalah. Okey. Roshu, okey Roshu? Okey, sir. Okey, semua okey, tak ada masalah apa lah, settle semua. So, kita sambung dengan Jopsi 4 sekejap. Saya cari Jopsi 4 sekejap. Saya terpadam tadi. Sekejap Yang saya punya Jopsi 4 tadi. Allahu Akbar. Okey, job sheet 4 lah. Yang ni yang kita kena buat latihan lagi nantilah. Okey. Job sheet 4 ni saya terang kat awak dulu. Kita tengok yang first kali job sheet 4 ni dia berkait dengan breadboard dan juga straightboard lah. Dua straightboard dengan breadboard. Breadboard ni saya dapati masih ramai yang tak faham cara sambungan dia. Cara sambungan dalam breadboard. So awak nak faham betul-betul lah. Breadboard ni, ni contoh macam mana kita nak ubah daripada kita punya schematic diagram yang A ni. Ini schematic diagram yang kita ada, kita nak ubah ke dalam bentuk breadboard sambungan dia lah. So before you sambung ke breadboard, you kena tahu dia punya cara-cara sambungan breadboard. Yang ini ramai yang masih confused saya rasa, tapi saya harap hari ni tak ada lagi lah yang confused. Sekejap saya tengok ada tak breadboard dalam ni. Okey, breadboard ni ada. Ya, awak tengok ni breadboard ni breadboard. Ni breadboard yang awak ada. Breadboard ni kan kalau kamu betul-betul amati kan, saya kecilkan sikit lah. Besar sangat. Okey, kamu boleh nampak kan, saya tak berapa nampak tapi awak nampak lah kan.
Okey, breadboard ni kan you kena faham sambungan dia dah, sambungan dia. So dekat sini ada berapa ni? Satu dia biasa kalau tengok yang dekat kamu tu dah 5 dah. 10, 20, 30, 40, 50. Betul? Betul Boleh dengar tak? Tolong tak dengar Boleh, saya. sir. Okay. So, Boleh sir. baris yang paling kanan ni, dia bersambung lah, semua ni lah bersambung. Sambung dia sampai sini saja. Itu semua bersambung. Lubang ni semuanya bersambung. Dengan yang sebelah sini, yang bawah ni, ini semua ni 50 ni bersambung. Tapi kat tengah ni tak bersambung. Tak bersambung. So yang baris pertama dengan baris kedua ni pun tak bersambung. Faham yang tu So yang ini pun sama konsep dia. So yang ini pula 5 ni 1, 2, 3, 4, 5 ni bersambung 5 ni. 5 ni dengan 5 sebelah dia tidak bersambung 5 ni saja sambung. So yang 5 ni pun bersambung. Tapi 5 ni dengan 5 ni tak bersambung sebab ada longkang tu. Okey, faham jelas yang tu jelas Jelas Siapa tak jelas kena bagi tahu lah. Sebab bagi saya dah cukup jelas dah yang tu. Okey. So, kalau kamu sambung, kamu kena berhati-hatilah sebab ramai yang dah tanya saya sambungan tak betul. Ramai kat lah yang ada yang hantar gambar kat saya cek balik, saya kata kat dia lah, sambungan awak tak betul, cara sambungan awak tak betul, tapi ramai lepas tu okey lah kan. Okey. So gini, how to place component on the breadboard. Sketch layout of circuit actual on breadboard. So maknanya kita nak sambungkan benda ni ke dalam kita punya breadboard. Saya punya sistem gini. Saya akan mula dari sini, contoh positif Saya akan positif. Saya akan letakkan label Saya akan letakkan label. Saya start kat sini Saya kata kat sini saya start positif positif. Saya tak tanda positif. Positif ni akan bergerak ke mana? Ke kaki perintang 1. R1 ni kaki perintang kan. So yang merah tu ada kaki perintang. Dia merah dengan hitam kan? Betul tak ada merah dengan hitam kan? Dia ada merah dengan hitam. So sampai sini. Jadi di kaki 1 ni, di perintang ni, saya akan letakkan 1, angka 1. Dekat sini saya letak angka 2. Angka 2. Dekat sini saya akan letak angka 3. Dekat sini saya letak angka 4. Angka 4, lepas tu dia balik semula ke negatif. Faham? Biasa saya akan labelkan. Saya memang akan labelkan. Tak suruh pun saya labelkan. Bila nak label ABCD pun boleh. Bila nak label 1, 2, 3, 4 pun boleh. Tak ada hal. Contoh awak kata dekat sini awak letak A, dekat sini awak letak B, dekat sini C, dekat sini D, dekat sini E, dekat sini F. Tak ada masalah Itu tak ada masalah. Kita letak je label tu. Supaya kita tak keliru. Jadi di sini di breadboard pun kita letak positif dengan negatif. Kalau kamu letak AB, pakai AB lah. Tak kisah apa AF kan. A, B, C, D, E, F. So A dengan F lah. Kalau pakai positif, negatif, letak positif, negatif. Sebab dia tak bersambung kan. Positif, positif, negatif, negatif. Tak ada masalah. Nak positif belah sini, negatif belah sini pun boleh. Tak ada hal. Awak nak positif kat sini, nak negatif yang sebelah sini nanti pun ada satu lagi kan. Pun boleh, tak ada masalah. Okey, kamu yang tentukan dia. So kita mulakan. Daripada positif pergi mana? Daripada positif pergi kaki A, dekat rintangan 1. So ini rintangan 1. Kita letak dekat mana-mana pun tak apa kan. Letak kat sini, contoh letak kat sini. So rintangan 1. Kaki A dia kat sini. So daripada positif, kita akan bergerak ke A. A dia kat sini, bukan kat sini lah. Kalau dekat atas ni memang nampak sebaris, tapi tak bersambung Tapi tak bersambung. Kita kena letak sebelah sini baru dia bersambung. So positif pergi ke sini, dia pergi ke A. A akan bergerak dalam perintang keluar ke B kan. Keluar ke B. B akan pergi mana? B akan pergi ke C. Kaki satu lagi kan. C akan bergerak keluar melalui perintang ni, keluar ke sini jadi D. D ni pergi mana? D pergi ke E. Contoh A, B, C, D, E kan. E ni akan keluar pergi ke F. Habis kat sini, kat negatif. Boleh faham Itu kaedah dia, biasa kita lukis. Dan selalunya, daripada skematik, kita akan minta awak lukiskan ke dalam bentuk breadboard dululah.
Ni breadboard awak. Breadboard awak kita bagi, awak betul step lah banyak-banyak sikit benda ni. So awak lukis kat sini dulu dengan pensel. Kalau silap pun tak apa, tak ada masalah. Faham tak faham? Okay. Daripada circle awak kena lukis ke sini. Itu kaedah dia. Jangan terus buat dekat breadboard. Kalau kamu buat terus ke breadboard, kalau kamu dah expert tak apa. Sekarang ni kamu semua belum expert lagi. Okay, kalau yang kedua ni contoh yang kedua, macam tu juga. You boleh buat positif, kat sini A, you tulis kat sini B, you tulis kat sini C, kat sini D. C tu junction ni lah, C C kat sini, D kat sini, E kat sini, F kat sini. You tulis lah label apa pun negatif. So konsep dia sama. You kena follow lah. Positif pergi mana? Positif pergi ke A contoh kan. So positif pergi ke A iaitu kaki pertama. Okay. A keluar pergi mana? A keluar pergi B. B keluar kat sini lah B. Okay, sini dah jadi. Mana B tadi? Kat sini jadi B. Alright. Kat sini jadi B. B pergi mana? Okay, B akan pergi ke C. Kan? B akan pergi ke C. C tu apa? C tu kaki R2. Dan juga pergi ke sini. C ni bergabung dengan C. Sini D. C dengan D bergabung kan? So C dengan D kita gabungkan dia. Keluar E. E ni pergi mana? E pergi F. Sini E, sini F. Bergabung. Lepas tu balik ke negatif. Itu kaedah dia lah, kita kena faham konsep. Boleh faham tak boleh faham? Kenapa tak ada suara? Kamu tak dengar Faham. Faham betul-betul ni? Jangan main-main. Seorang dia faham. Itu pun dengan nada yang mengantuk. Kan? Okey, tak apa, settle. Sekarang ni kita ambil contoh. Ini circuit yang dia sambung do and don't lah kan. Benda yang perlu dengan benda yang patut buat dengan benda yang tak patut buat lah kan. Ini connection mistake lah. Ini connection mistake. Ini selalu student buat. Ini apa kesilapan yang selalu kita buat. Yang ni, ini yang sebelah kiri figure 1.6a ni yang okey, yang B ni tak okey. Cara sambungan dia tak okey. Contoh gini lah. Kamu sambung macam ni kan, kaki dia kan. So kaki IC kamu sambung gini. Tak betul lah sebab dia akan short. Dia akan short. Dia akan short ni, kaki dia short. Yang ni kamu sambung dengan sebelah sini pun dia mungkin akan short. Macam ni C capacitor ke apa, tak kira lah apa pun. Kan, kamu sambung dalam line yang sama kan. Line yang sama dia akan short. Yang ini pun line yang sama ni perintah ni. Kamu sambung dalam line yang sama dia short. Ini yang ada yang student hantar gambar kat saya gitu. Ada yang buat macam ni lah. Dia guna capacitor. Student tu rajin, saya lupa nama dia. Dia memang rajin budak tu. Memang dia kena marah, tapi dia marah pun dia gelak. Okey, tak ada masalah, tapi dia dapat ilmu kan. Dia kena marah dengan saya, tapi dia masih cool, dia masih okey. Lepas tu dia repair balik, dia tunjuk gambar kat saya. Okey lah, tak ada masalah. Siapa lah student tu, ingat lagi tak? Saya lupa nama. Sebab dia orang suka WhatsApp saya, tak bagi nama. Okey, do and don't benda ni patut buat, benda ni tak patut buat. Jangan buat kesalahan-kesalahan macam tu So exercise. Ini you punya circuit. Kan? Ini you punya circuit. You jangan tanya lah nilai dia berapa. You jangan tanya, cik R1 ni nak berapa nilai, R2 nilai berapa, R3 nilai berapa. Tak perlu tanya. Tak perlu tanya berapa nilai kan. Dia tak perlu nilai pun sebab saya bukan nak tengok bacaan nilai dia, saya nak tengok cara sambungan awak. Cara sambungan awak. So saya nak kamu design dalam borang tadi, dalam form tadi ni, borang ni. Mana borang tak borang pula. Dalam ni, dalam breadboard ni, KTM Radar, breadboard layout, planning ni, projek apa, design by siapa, version, 1 ke 2, date, tarikh bila dengan note. Ini biasa standard Ini standard kalau kita dekat company pun kita memang buat benda-benda macam ni lah Kita buat ini standard kita punya design. Yang memang ada nama-nama lah kita tahu. So saya nak kamu design kat sini lah design kat sini, kamu print, kamu design apa? Design sambungan ni. Alright, clear? Faham? Faham, clear.
Okay dah? Faham. Apa, kalau buat je, lepas tu nanti hantar kat saya. Tapi janganlah hantar kat saya dengan keadaan yang serabut. Serabut saya tak nampak. Ambil gambar dia elok, hantar kat saya kalau siapa yang dah buat. Okay, confident tak confident, tu buat je lah buat je. So kena design. Konsep tadi saya bagi tahu konsep macam mana. Kalau biasa saya tanda lah. Kamu nak pakai A, B, C, D ke 1, 2 pun tak ada masalah. Ikut suka kamu lah. Tanda kat sini positif, kat sini A, B, C, D, E, F. Semua letak nombor. Lepas tu kita sambung. A pergi mana? Contoh positif. Positif akan pergi ke A dan juga ke B. Kan? Positif akan pergi A ke B. Di mana dia bersambung lah A dengan B ni. Lepas tu C dengan D bergabung. C, D, E. C, D, E bergabung. C, D, E bergabung. Keluar F. F pergi mana? Buatlah A, B, C, D sampai habis. So, kamu buat kerja, ikut dia punya prosedur. Alright. Itu je kerja kamu yang saya nak suruh awak buat. Okay. Clear? Itu untuk job sheet. Banyak ni ada layout ni, kamu print satu cukuplah, jangan print banyak-banyak. Okay. So, kamu buatlah. Ada masalah? If you have any problem? No, it's okay. Okay kan? Okay kan? Okey. Okay, clear. Sekarang ni kita tengok dekat stripe board pula. Stripe board ni dia lain sikit. Nampak job sheet 4.1? Okay. Stripe board ni dia lain sikit. Dia punya cara sambungan lain. Okay. Sebab tu saya print, saya cari Google apa nama timer 555 ni tadi. Yang saya bagi kat awak tadi, yang dalam group saya bagi, sebab saya Google yang ni. Sebab nak bagi student faham kan. Nanti awak tanya pula, kaki kenapa tak betul terabur ni, 1 kat sini, 2 kat sini, 3 kat sini, 4 kat sini. Sedangkan IC dia punya kaki sama je macam ni kan. Macam ni IC dia. Kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, kaki 5, kaki 6, kaki 7, kaki 8. Macam mana saya tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Sebenarnya saya nak kamu belajar untuk mendapatkan dia punya job sheet. So timer 555 ni kamu type je, kalau kamu Google je, kamu type je 555 timer, kamu Google, ambil image, kamu akan tahulah kaki 1 untuk apa, kaki 1 untuk ground, kaki 4 untuk VCC, supply voltage positif. So ada banyak lagi lah sambungan dia ada 8 kaki. 8 kaki ni kamu kena sambung semualah. Okey, kena sambung semua. Kalau kamu tengok dekat sini, kaki apa yang tak ada Kaki 5. Kenapa kaki 5 tak sambung? So tengok balik you punya job sheet. Kenapa kaki 5 tak sambung? Tengok dalam kaki 5 dalam job, dalam punya nota tu, dia kata apa? Discharge. Okay, kaki 5 untuk apa? Untuk control voltage. So tak penting lah untuk kita tak control voltage. So kat sini kita tak control voltage. Kita tak payah pakai kaki 5. Alright, so kita akan sambung benda ni lah. So yang ni kita akan pakai stripe board. Stripe board ni you kena faham. Stripe board ni you kena faham. Dia punya sambungan dia bahaya, sambungan dia bahaya. Sebab dia bersambung daripada awak tengok mana saya juga gambar rajah tu gambar rajah table tu. Stripe-board punya table tak? Dia. Ini stripe-board ini stripe-board punya table. Ini dia punya design itulah yang kamu punya apa nama sketching. Kamu nak sketch kat sini lah. Kamu nak sketch. Ingat dia 1, 2, 3, 4, 5 sampai 22 ni, baris ni, setiap baris 1, baris 2, baris 3 dia bersambung dia bersambung ni. Dia semua ni bersambung sampai habis lah. Sampai habis board tu. Semuanya bersambung. Okey, daripada 1, okay, contoh ni kolom 1, daripada nombor 1 sampailah ke nombor 50 44 ni dia bersambung tapi dengan baris yang kedua dia tak bersambung dah. Dia 1, 2, 3 macam tu lah, dia tak bersambung. So maknanya kalau kamu nak sambung tu, kamu kena tahulah. Contoh macam kamu pakai IC tadi kan. Kamu pakai IC tadi, contoh IC dia 8 kaki. 8 kaki ni kalau kamu sambung ni bersambung dengan yang ini
Ni kaki 1 dengan kaki 8 ni dia akan bersambung. 2 dengan 7 dia akan bersambung. 3 dengan 6 dia akan bersambung. 4 dengan 5 dia akan bersambung. Sebab tu dia pangkah. Apa maksud pangkah kat sini? Kita putuskan dia. Kita kena putuskan dia supaya kaki 1 dengan kaki 8 tidak bersambung. Kalau awak tak putuskan yang ini, 1 dengan 8 bersambung, dia akan short. Dia akan short lah. So kita tandakan pangkah ni. Ini adalah ruang yang kita nak potong. Nak buang dia punya copper. Faham? Okay. So, yang ini dia kata track ni, this track yang warna merah ni, this track is for voltage supply. So track ni, dia akan jadikan dia memang bersambung kan. Track ni kan bersambung. Satu track ni semua bersambung. So dia jadikan positif. Bila jadi positif, maknanya kalau awak sambung ke sini pun dia sambung ke positif. Kalau awak sambung ke sini pun dia jadi positif. Dia bersambung lah. Maknanya dia bersambung. Dia bersambung. Okay. Lepas tu, kita tengok dia punya cara sambungan dia. Okay, cara sambungan dia pergi mana macam tu lah. Kita kena tahulah sambungan dia. Contoh macam kat sini kita ambil kaki 8. Kaki 8 pergi mana? Biasa kita mula kaki 1 lah, tapi tak perlu kita mula kaki 1. Okay, kaki 1 ni pergi mana? Pergi ke 0 volt, pergi ke ground. So kamu tengok kaki 1. Kaki 1 kat mana? Ni kaki 1. Mana saya punya mouse ni? Okay. Kaki 1 kat sini. Okay, ni bila kamu dah sambung kat sini, mana sebaris kan? Ini kamu dah potong So ini sebaris. So kaki 1 kita pergi ke 0 volt. So, jadi semua ni 0 volt. Kaki 2 pergi mana? Kaki 2 dia akan pergi ke kapasitor. Contohlah Kaki 2 ni dia akan pergi ke kapasitor. Kaki 2 akan pergi ke kapasitor. Kapasitor pula bahagian positif kapasitor. Kapasitor ni dah positif negatif. So kaki 2 akan pergi ke positif C1. So kaki 2 akan pergi ke positif C1. Ini katalah positif C1 lah. Kat sini positif C1. So dia punya kaki output dia akan pergi ke ground. Kita sambung ke sini satu lagi. Macam itulah kaedah sampai habis. So kena berhati-hatilah yang ni. Jangan awak short. Jangan awak short. Boleh? Boleh? Dia kena kaedah dia macam tu lah. Kaedah dia kena macam tu. So, kamu bacalah, kamu kena bacalah kat sini. Place the IC. Awak dapat IC dia dah holder dah dia bagi kat awak. IC dia bagi sarung tak? Dapat tak? Kau dia bagi IC saja. Dapat tak? Kamu ada sarung IC tak? Kalau tak jawab ni susah saya nak tanya ni. Ada ke tak ada? Kan saya cakap sorang-sorang ni. Hello? Hello? Yes, sir. Ada orang tak? Ada, sir. Kamu dapat tak kaki IC ni? Dia bagi tak kamu hari tu? Sebab yang post tu orang lain, bukan saya. Dia bagi IC. IC memang kamu ada kan, timer 555 ni kan? Yang ada 4 kaki sebelah tu kan, yang pendek tu kan? Ada kan? Ada tak? Ada sih, ada. Dia punya Ada. sarung dia bagi tak? Sarung kaki tu. Tak bagi Kalau tak bagi maknanya kamu kena masukkan IC kat situ lah nanti. Kena solder lah. Biasa saya bagi sarung. Kalau saya bagi dia punya sarung IC macam ni, ketul 4 segi macam IC tapi kosong lah, tak ada apa. Cuma dia ada kaki je 8. Kan? Saya bagi bentuk macam ni lah kaki dia. So, biasanya kita solder yang ini, betul IC kita masuk ke atas. Dia kita bagi soket saja. Betul IC tu kita just plug in ke atas.
track under the IC. So di bawah IC tertanda tanda pangkah tu sebab kita nak potong dia. So awak bacalah step by step tu. Okay, step by step. So kamu kena draw lah. Okay, ni kan, ni sambungan. Cara sambungan dah lengkap lah yang ni. Dah. Okay. So before you sambung dia punya track, apa dia lukis dululah, lukis dekat atas breadboard punya template ni. Dekat breadboard punya template you lukis kat sini ya. You lukis kat sini. So saya nak you lukis lah. Ambil satu contoh yang paling mudah lah. Yang ni dah bagi awak siap-siap dah kan. Ada R1, ada R2. Circuit ni lah dia bagi ni. Circuit ni lah yang R1, R2 semua ni kan. Circuit ni. So saya nak you lukis ke atas dalam ni. Okay. Lukis ke dalam ni ya. Lukis ke dalam ni. Nanti baru kita akan transferkan ke atas straight board yang betul-betul. So ini adalah kaedah-kaedah untuk memasang komponen. Okay, komponen. Macam mana kita nak kepak dia, nak bengkokkan dia, kan. So kita kena bengkokkan macam ni lah kaedah dia. So dia dah jarak lah, kita ambil jarak agak-agak sebab kita nak kena faham Kita kena kira lah berapa lubang kita nak masukkan dia punya kaki tu. Kadang-kadang kalau kita kepak ikut suka kita, nanti kita nak masukkan kaki tu nak masuk dekat board tu tak lepas. Jarak contoh awak nak masukkan sini dengan sini. Contohlah kan 5 lubang tu jarak dia. Tiba-tiba awak bengkokkan tu untuk 4 lubang je. So tak boleh masuk. So nanti awak nak kepak semula. Awak ingat awak bengkokkan lepas tu awak buka, awak bengkok buka lama-lama dia patah tau. So kena berhati-hati. So kena tahulah jarak dia berapa banyak yang kamu nak bendingkan dia tu, kamu kena tengok betul-betul dengan size lubang jarak tu. Jangan mengikut suka kamu bending. Lepas tu bila nak masuk, alamak tak cukup. Bila tak cukup dia jadi macam mana? Dia jadi macam ni. Bila tak cukup dia jadi macam ni lah. Jadi macam ni. Jadi bengkok. Tak cukup dia jadi bengkok macam tu. Ni semua reject Kalau awak solder, kalau awak masukkan komponen awak tercunggit gitu, saya memang reject je. Kalau rapat sangat macam ni tapi dia punya kabel dia bengkok macam tu pun kita reject. Kalau macam ni pun kita reject. Tak sama banyak dia punya jarak kan. Jarak tak sama banyak pun kita reject. Ini pun sebenarnya kalau saya kata saya reject lah. Tapi dia kata kat sini good kan. Bila dia kata good, takkan saya nak kata no good kan. Takkan tak bagus. Tapi sebenarnya pengalaman saya yang ini pun saya reject. Sebab dia kena ada jarak dia. Di antara kapasitor ataupun perintah ni dengan board, kamu tak boleh rapat. Tak boleh rapat. Dia kena ada jarak sikit. Okay, kena ada jarak sikit. Kalau ikut law dia lah. Kena ada jarak. Jarak dia berapa banyak? Sikit je, tak banyak. Biasa kita bagi nampak ada ruang kat bawah tu, is okay. Kalau rapat macam ni, biasa kita reject. Kita tolak markah. Okay, biasa kita tolak markah. So, you kena berhati-hati lah So, bila you masukkan komponen, lepas you dah bendingkan dia, tak kira perintahkan kapasitor kat whatever, bila you dah bendingkan dia, you masukkan, you tekan tapi jangan rapat jangan rapat kan. Lepas tu you bengkokkan dengan jari lah, bengkokkan ke dalam. Biasa student bengkok keluar pun ada, bengkok ke dalam pun ada. Biasa saya bengkok ke dalam lah, bengkok ke dalam. Bengkok je dengan tangan sendiri, dengan jari sampai dia macam tu. Lepas tu nanti baru kita solder kat bawah dia. Biasa kita akan solder lah ni. Kita akan solder nanti kita akan buat solder dia. Bila kita solder baru dia dah masuk. Mau tengok dekat lubang tu dah cover dengan solder. Ini keadaan yang bagus lah dia kata. Yang lain tak bagus. Tanah macam ni. Okey. Clear untuk 2 job sheet ni. So kamu boleh buat untuk 2 job sheet ni dulu. Untuk latihan kamu. Lepas tu apa lagi? Job sheet lagi. Ada lagi. Soldering tak payahlah. Nanti saya nak pegang sekarang pun boleh, tak ada masalah. Tapi soldering ni
Kamu kena rajin soldering. Soldering ni kena ada pengalaman lah. Kena ada pengalaman. Kalau solder awal-awal ni mungkin jadi huduh lah sikit. Tapi tak apalah. Huduh lah kan. Lama-lama kita pandai lah. Okay, soldering ni kita kena cuci lah dia punya penghujung dia tu. Dia panas Bila kamu on dia panas. Sudah lah cuci lah sikit. Biasa kita cuci pakai span dia. Ada span dengan air tu. So kita cairkan sedikit solder di hujung tu. Dia akan berasap Dia akan berasap. Asap tu jangan sedut lah. Okay. Sebab kamu buat kat rumah tak ada penyedut udara. Kalau dekat bengkel kita ada penyedut udara. Jangan sedut dah dia punya asap ni bahaya Jangan sedut. So make sure kalau kamu nak buat kerja tu, kalau boleh pasang kipas kat belakang kamu supaya asap tu pergi tempat lain lah. Janganlah kipas kuat sangat, nanti sejuk lah. Dia span untuk kita cuci dia. Biasa lepas kita masukkan timah tu sedikit kat sini, lepas tu kita lap dekat span. Span ni jangan kering Span ni jangan kering. Kalau span ni kering nanti terbakar span ni. Span tu bagi basah-basah sikit, lembab-lembab sikit. Okey, kita nak solder, tentulah kaedah dia, kita pegang, tengok kaedah dia. Macam kita nak solder, ini dia punya timah dia lah. Ini dia punya timah. Kita kena guna dua tangan lah. Siapa tangan kiri, tangan kanan tu, kena make sure you faham betul-betul lah tangan mana you nak guna untuk pegang ke sini. Jangan pegang bawah ni panas. Jangan pegang bawah ni panas. Dia kena jari, saya tak tahu pegang kat bahagian atas saja. Bahagian bawah ni jangan sentuh, panas ni. Jangan main-main kat sini, panas Kalau kena jari, kena apa, jangan marah lagi Ini cara pegang dia punya LED. LED tu, timah dia. So, kita letakkan dekat sini. Kalau kamu tengok konsep dia letak macam mana. Iron, dia letak iron. Lepas tu solder lead tu dia cocok je. Kan, kita letak dia punya soldering iron. Lepas tu kita tolak masuk dia punya timah. Tolak masuk. Jangan banyak, tolak masuk sikit je. Kalau banyak nanti dia berlebih. Okey, masuk sikit je lah. Kita tolakkan dia punya timah tu sikit. So, dia akan melekat lah kat situ. Tapi jangan lama. Kalau lama takut nanti dia terbakar, dia terrosak. Okey. Soldering itu kaedah dia lah. Kaedah dia macam tu lah. So, masa kamu nak solder tu, kamu kena keluarkan balik lah yang kamu bengkokkan tadi tu, kena betulkan sikit lah. Kalau dia bengkok juga, kamu solder susah. So, kamu kena keluarkan sikit lah, kena bengkokkan. Biasa student kalau masuk pertandingan, kita letakkan selotip ke atas tu. Kita masuk komponen, kita dah bengkok kaki bawah. Di atas komponen tu kita letak selotip. Contoh gini Contoh gini Mana contoh tu? Oh, tak ada gambar tadi saya dah hilang lah. Dalam worksheet satu lagi tadi. Okay, tak apa, kita ambil contoh macam ni. Ni komponen tadi. Mana komponen? Okay. Ni komponen ni. Komponen kat bawah kan, kita solder kat bawah tu. Jadi komponen yang bawah ni, biasanya kita selotip, ambil masking tape ke, buat tape ke. Jangan pakai selotip yang plastik tu, pakai yang kertas yang macam kertas yang warna kuning tu kan. Pakai yang plastik, yang kertas tu. Kita akan tampalkan dekat sini supaya dia tak jatuh lah. Kalau tidak nanti kalau awak betulkan dia punya kaki ni, dia akan terkeluar kan. So kita akan letakkan selotip kat sini. Kita akan tapi selotip kertas lah, masking tape lah, masking tape. You tengok dia ada jarak kan, di antara board dengan komponen tu dia ada jarak. Dia ada jarak ni, ada jarak. Tadi kita tengok rapat kan, saya kata kena ada jarak sikit. So ada jarak. So baru kita solder ni solder tip. Ini kita masuk kita punya solder. Jangan banyak kita masuk sikit. Okey, janganlah banyak sangat. Dia kena macam ni je, macam ni. A good connection will look like this macam ni. Biasanya lepas habis kita solder, kita akan gunting Kita akan potong bahagian lebihan ni. Bahagian lebihan kaki perintan tu kita akan potong tapi awak jangan potong Awak jangan potong. Nanti awak potong pula, susah kerja saya. Awak jangan potong, awak biar je panjang. Tapi make sure dia tak sentuh dengan bahagian wire yang lain, dengan belah kiri, belah kanan ni, dengan board dia tak bersentuh. Kalau sentuh nanti dia short. Biar dia berdiri macam ni lah. Jangan potong. Sebab kalau awak potong nanti kita nak guna balik, jadi susah. Okay, so ini cara sambungan dia. Ini kita kata yang okey lah, yang okey. Mana cover. So dia contoh-contoh dia lah. Okay, desoldering, macam mana kita nak desoldering. Ini desoldering kalau kita salah solder, kita nak buang. Kita letakkan solder yang panas ni ke tempat yang kita dah solder. Kita pakai yang desoldering, tekan masuk yang ini. Lepas tu kita tekan button ni, dia akan push balik kan.
So dia akan sedut, dia akan cairkan ni. Dia akan cair, dia akan sedut semula. So kita boleh buat 3 kali lah yang tu. Ini untuk kita nak buang. Ataupun kita gunakan solder wick. Solder wick ni pun ada juga yang copper yang saya kata hari tu. Kita letakkan copper tu di atas tempat solder. Lepas tu kita letakkan soldering iron di atas solder wick. So dia akan sedut solder yang dah cair, dia akan sedut masuk dekat solder wick. Itu pun boleh juga. Okay. Solder problem. Solder joint problem. Solder joint problem ni kamu dah tengok kalau macam ni dia kata insufficient solder. Solder tak banyak. Dia mungkin kita panggil dia dry solder. Dry solder ni kadang-kadang tak dapat. Dia kena sikit je. Kena sikit tak cukup. Lama-lama dia tercabut ataupun dia jadi dry solder. Yang ni dia cover semua. Yang ni too much. Banyak sangat solder. Tak salah tapi nampak tak elok. Nampak tak elok. And the board was not heated properly. Ini dia tak cukup panas. So dia kena dekat atas jadi gelembung. Dia tak bersambung. Tak bersambung ni bahaya lah ni. Okay, pagi tadi saya cek dengan budak pelajar kita, pelajar yang pergi latihan industri. Dia orang dah habis. So, saya dapat 10 orang student untuk saya jadi panel pagi tadi untuk check dia orang punya latihan industri. So, ada 2 orang pelajar kita, budak perempuan. Dia training dekat satu company. Company tu memang buat kerja soldering lah. So, bila dia buat kerja soldering, dia gelak kat saya lah. Dia kata, bah, masa kita orang buat dalam kelas dulu, kita orang solder macam tak lembu dia sebut. Kita solder macam lembu. Tapi sekarang ni, semenjak saya pergi praktikal, saya duduk soldering hari-hari. Soldering saya dah cantik sekarang ni. So, dia kena banyak pengalaman untuk soldering. So, benda ni ada sijil dia. Kalau kamu nak pergi belajar, boleh. Okay, untuk dapatkan kompeten, dapatkan lesen, ada lesen dia. Kena bayar, masuk dia punya kursus, kena pergi kursus, ambil exam. Kalau kamu lulus, baru kamu boleh mengajar orang untuk soldering lah. Okay. Saya tak ada sijil soldering, tapi saya ada pengalaman. Soldering ni memang saya ada banyak pengalaman lah. Saya training sampai ke Jepun pun saya pernah buat. Masa saya kerja dengan industri tu, saya biasa buat latihan industri saya ke Jepun. So, saya dah memang agak mahir lah untuk soldering, tapi saya tak ambil exam. Dekat sini ada 4-5 orang staff kita yang ada ambil exam untuk soldering dengan pemasangan ni. Pemasangan ni nak pasang-pasang komponen semua ni yang jarak-jarak saya kata bending punya jarak, lepas tu ketinggian ni pun semua ni. Untuk semua komponen ada kita 3-4 orang lecturer yang pernah ambil kursus dan ambil exam. Exam dia pun dalam beratus dolar juga lah, bukan Malaysia, dolar US . So dia orang dah buat, dia orang dah ambil, so dia orang dah lulus, dia orang ada pengalaman lah. Saya tak ambil exam tapi soldering tak ada masalah, saya tak ada masalah, saya memang bidang kerja saya dulu. Okey, ini straight board, ini biasa latihan yang kita akan bagi student. Ini biasa kita akan bagi student untuk training, untuk kita buat soldering, untuk pengalaman kita soldering. Biasa kita akan student nak soldering kan, nanti nak pengalaman kan, nak pengalaman, so kita akan suruh student buat macam ni lah, wire-wire ni. Lepas tu kita suruh dia solder. Dia solder nanti ada lah gambar solder, tak ada tak apalah. Biasanya kita suruh dia masukkan wire ni, lepas tu kita suruh dia solder, nampaklah kat belakang dia nanti dia solder macam ni. Ni nampak cantik kan, nampak senang. Dia masuk wire, nampak lurus elok je wire tak bengkang-bengkok kan wire dia kan. Nanti kamu cubalah buat, tengok jadi. So board kamu tu dia bagi awak sekeping. So you make sure board tu you jangan guna dekat merata-rata tempat, guna tempat yang sesuai je lah untuk sambungan sebab board tak banyak, nanti nak guna untuk praktikal lagi. Sebab tu Cik Hafiz kata board yang dia bagi tu kita bahagi dua, satu tu kita simpan untuk kita gunakan untuk practical test, yang satu board lagi tu kita akan guna untuk first kali untuk sambungan gini, kita akan praktiskan untuk soldering. Lepas tu yang satu lagi kita akan gunakan untuk dioksida 4.1 tadi tu kan. Dioksida 4.1 kan 4.1 kan tadi kan. 4.1 ni 4.2. 4.1 kita gunakan untuk dioksida tu.
Okey, so ni soldering. Ini soldering, habis tak ada masalah. Soldering. Itu apa lagi? Ada apa lagi? Okey, ni you punya projek. Projek ni saya biar dulu sebab saya nak confirm dulu. Projek ni nak kena buat ke tak kena buat. Sebab kalau kena buat nanti saya akan maklum kat awak. Saya akan check balik dengan Cik Hafiz. Sebab adakah kita nak gunakan yang ni untuk you sebagai latihan ataupun yang ini just awak tengok saja. Saya akan bincang balik dengan Cik Hafiz. Saya akan bagi tahu berkenaan dengan yang bawah ni lah. So layout breadboard dengan layout sweatboard ni kamu kena expert lah. Yang ni kamu print lah yang ni. Okay, print kamu simpan. Okay, untuk nanti kamu nak lukis. Ini untuk breadboard. Dan satu lagi untuk sweatboard dalam kamu punya job sheet tadi pun ada. So kamu boleh print lah, simpan. Memang kamu boleh lukis kat sini dulu lah. Nanti waktu test praktikal 1 dengan praktikal 2 pun kamu nak guna. So lebih baik kamu print siap-siap, simpan banyak sikit pun tak apa. Okay, simpan bagi lebih-lebih sikit pun tak ada masalah. Okay, ada soalan setakat sekarang ni? Ada soalan? Kenapa semua diam je ni? Ada ke tak ada orang ni? Ada. Oh, Ada saya. janganlah marah Roshu. Oh, marah pula dia. Tak marah. Takut saya cakap seorang-seorang. Tengok, dah keluar dah. Okey, so ada soalan setakat tu? Tak ada Kalau tak ada, kita tengok apa information sheet yang saya bagi hari tu untuk unit berapa Unit 5 Sampai mana saya berhenti hari tu? Tak ada masalah kan topik 5 ni, kita nanti balik sini nanti kita buat wiring, tak ada masalah lah, biarlah. Topik 5 saya biar dulu, tak apa. Itu sajalah untuk daripada saya hari ni. Kalau tak ada soalan, saya nak stop kat sini saja. Ada soalan? Tak ada, sir. Kalau tak ada soalan, saya nak stop kat sini. Okey, sebelum saya stop, hari tu kelas terakhir saya sebelum awak cuti dengan saya tu, saya dah minta kamu ambil gambar untuk attendance. So, saya dapat maklumat daripada ketiga-tiga ketua kelas tu katanya semua hadir. Kan, semua hadir. Tapi ada student yang WhatsApp saya, dia tak hadir. And so you make sure you check betul-betul lah ketua kelas, check betul-betul kehadiran tersebut. Sebab tiga-tiga ketua program lah. Tiga-tiga ketua kelas kata student dia hadir penuh 19+19. Tapi ada student yang WhatsApp saya kata dia tak hadir. Sebab saya tahu memang tak hadir. Sebab saya check kat sini pun saya tahu ada 53 tu termasuk dengan saya. So 52 tak cukup lah tu saya rasa. Kan? Tapi tak apalah, awak tolong check awak punya attendance. Ketua kelas make sure you check you punya attendance. Alright. So satu lagi berkenaan dengan apa berkenaan dengan test saya tak tahu bila. Cik Hafiz tak ada bagi apa-apa information lagi. Saya tak tahu test awak bila. So awak selesaikan job sheet 2. Lepas tu job sheet 4 tu kamu dah boleh sketch, dah boleh mula study 4.0, 4.1, 4.2 semua tu. Kamu dah boleh study untuk cara sambungan. Cuma saya minta awak jangan solder lagi lah. Solder tu biar dulu. Okay. Selagi sambungan awak tak betul, awak jangan sambung komponen lagi. Saya nak awak lukis dekat template tu. Kalau breadboard, dekat template breadboard. Kalau straightboard, dekat template straightboard. Awak lukis dulu dengan circuit yang ada tu. Okay. Kalau dah okey, baru awak boleh sambung ke breadboard. Breadboard jangan solder lah. Breadboard pasang saja. Kalau straightboard nanti kita nak solder. Tapi sebelum saya solder komponen, saya nak suruh awak buat yang wire tadi tu, sambungan wire 3 tadi kan. Kita buat sikit je lah. Kita buat sikit, kita belajar solder. Kita belajar desolder. Solder. Tengok cantik ke tak cantik kan. So kena buat banyak kali lah. Kena solder, kena desolder. Kena solder, kena desolder. Kena main sikit. Kalau tidak nanti kamu solder tak elok. Okey, itu saja. Ada soalan? Sir, Ya. job sheet 4 ni pun ada 2 orang ya?
Semua 2 orang. Okay. Semua 2 orang. Nanti test dengan practical test dia seorang-seorang. Okay, yang lain semua 2 orang. Okay, yang mini project tu kamu dah boleh mula fikir. Kamu dah boleh mula fikir apa kamu nak buat mini project tersebut. So awak dah kena carilah skirt apa yang awak nak buat. Komponen-komponen pun awak kena cari ya. Kita tak bagi komponen Komponen you kena cari sendiri ya. Kita tak bagi komponen. Kecuali kalau komponen yang kamu nak guna tu ada dalam komponen senarai komponen yang telah diberikan kepada kamu boleh guna je lah. Tapi kalau kamu kata contoh, cik saya nak buat siren kan, siren bomba contohlah projek siren bomba. Masa tu kamu nak kata kat saya, cik saya nak buat siren bomba, saya nak komponen sekian. Kita tak bagi Kita tak bagi. Even kalau you ada dekat sini pun kita tak bagi. Kita suruh you beli sendiri you cari sendiri. Kita tengok pengalaman you cari sendirilah benda-benda macam tu. So you dah boleh prepare you punya mini project, whatever yang you nak buat kan. You nak fikir daripada sekarang dah. You jangan tunggu last minute. Nanti sampai last minute, nanti bila saya kata, okay mini project ni awak nak buat apa? Tak fikir lagi. Tak boleh. Kamu kena fikir daripada sekarang dengan partner awak. Kamu nak buat projek apa? Jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Buat je bagi sedang-sedang, simple-simple. Kamu dah boleh design dah. Bila kamu dah skirt, kamu dah boleh design. Contoh kamu nak buat, dia tak boleh buat atas breadboard. Ingat projek ni kamu tak boleh buat atas breadboard. Kamu kena buat atas straight board. Kamu kena buat atas straight board. So kamu dah boleh testing dia. Contoh biasa kalau kita buat projek, kita akan testingkan dia dulu. Kita dapatkan komponen, kita test di atas breadboard. Kita sambung di atas breadboard, kita pastikan benda tu menjadi function. Bila dah jadi function, baru kita transferkan ke dalam bentuk straight board, baru kita pasang komponen, kita solder, kita sambung apa semua. Kalau perlu buat dia punya casing, kena buat casing. Kalau contoh awak buat alam kat rumah, you kena buat bentuk rumah. Kalau you nak buat auto door lock, pintu lock buka masuk tu pun, you kena ada pintu dia. You kena buat lah, tak perlulah buat besar-besar. You pakai board pun boleh, pakai kotak pun boleh, tak ada masalah. Tapi kena ada dia punya bentuk dia. Contoh kamu kata saya nak buat remote control untuk kereta. You kena ada lah apa dia punya kereta punya model tu. You tak boleh kata, kita anggaplah yang ni pintu buka, yang ni pintu tutup. Lampu menyala ni, pintu buka. Lampu tutup, pintu tertutup. Tak pakai. Tak guna idea tu lah. Idea tu tak pakai. So you kena buat model lah. So you kena fikir daripada sekarang. Tak lama lah. You kena buat. Sebab yang itu confirm you kena buat. Walaupun you tak masuk kat sini, you kena buat. Sebab markah dia 30 markah untuk bawa ke final. Mini project punya markah 30. Ingat 30 markah. Kalau awak tak buat tu, awak rugi banyak. Okay, awak boleh fikir sebenarnya daripada hari tu lagi saya suruh awak fikir. Tapi tak tahulah dia dah buat ke belum, dah fikir ke belum, nak buat apa, tak buat apa. So awak boleh fikir apa awak nak buat dan awak boleh dah mula cari barang. Kalau PCB straight board yang kita bagi tu cukup, you guna. Tak cukup, you kena beli. Kan? Sekarang pun kedai banyak dah buka lah kan. Kedai elektrik pun dah buka sekarang ni. So awak boleh carilah. Okey, itu saja. So assalamualaikum.